Kenapa seorang terkeluar? Alah, kita mulakan. Ini adalah skeleton. So, kau tak nampak yang kecil sangat ke macam mana? Nampak tak? Nampak jelas tak? Kurang. Kurang jelas? Nampak. Nampak Nampak. Ini adalah Nampak tapi tak jelas sangat. adalah skeleton so this is a skeleton. Apa tu agaknya? Nampak? Oh jelas Nampak Nampak. Tak nampak? Nampak. Nampak sikit. Kabur. Nampak. Kabur? Okey. Belum pakai merah boleh. Okey, buat semula. Pakai black ink. Kecil, cukup besar. Cukup besar. Okey, ni baru nampak. So, basic stickman yang kamu perlu faham ialah skeleton lah. Make sure kepala, dada mesti saiz yang appropriate lah, saiz yang sesuai yang proportion. Okey, ini tulang rusuk. Tulang belakang sampai ke sini lebih kurang sikit. Then pinggang. Okey, ini adalah tulang dekat pinggang kan. Dan tangan pada mula di sini. Sebab dia daripada kepala, shoulder, ada sini ada shoulder tau kalau tengok dari belakang. Ni kalau back view dia akan ada ni. Tapi kalau dari depan tak nampak. So dilindungi oleh tulang rusuk ni. Rusuk dan juga ada tulang belakang dia. Ni tulang belakang. So tangan dia akan bermula di sinilah. Arm dia akan bermula di shoulder. Dia bukan mula di sini. Dia akan mula di tepi sikit. Kalau awak buat macam ni kan. Ni kepala dan terus tulang rusuk. Kalau awak mula shoulder, tangan tu dekat sini, maknanya salah lah. Dia akan ada lagi satu lagi. Yang 3 segi ni lebih kurang. Kalau awak tengok kalau awak tengok skeleton yang ada dalam kelas kita tu, yang ada ni back view. Alright. So ni adalah pinggang. So tangan ni akan mula di sini. Macam tu lah Pinggang dan kaki. Lutut. Kaki. So jadilah apa nama ni skeleton lah. Skeleton. So skeleton ni adalah basic untuk kamu buat stickman. Nampak? Okay, bila kita buat stickman based on skeleton ni, siapkan ni sekejap kita siap. Okay, bila kita buat stickman based on yang ini, dia akan jadi inilah. Kepala, biasalah kepala dan shoulder, dan tak perlulah nak buat tulang rusuk ni. Kalau kamu nak buat memadai macam tu je lah. Memadai macam tu. Tapi tangan bukan mula sini, tangan mula di tepi sini. So yang ini adalah stickman, orang lidi. Ni orang lidi. So faham kan? So bila ni orang lidi, kita nak fulfillkan dia dengan form. So just buat macam tu je. Masukkanlah tangan sikit kot. Badan, okey, awak tengok badan
Jangan pula ikut tepi ni macam tu Right. Nampak. So, kaki. Awak jangan ikut tepi sini. Dia akan jadi salah. Awak kena buat di tengah sini. Mula di tengah. Dia macam tu. Yang ini. Betul tepi. Tengah. Tu. Binalah sikit form kaki tu. Okey, barulah jadi figure yang ada form daripada skeleton. Daripada stickman. Okey, so dia nampak macam ni. Nampak kan? Ada merah color tu, red color tu adalah form dia lah. Daripada basic asal orang lidi tu. Orang lidi tu adalah daripada skeleton. Okey. Awak tahu skeleton ni sebenarnya tak susah. Memadai dia ada sini je ada form, ada tulang, ada kerangka, ada tulang rusuk kat sini tu. Sebab tulang rusuk ni lah nanti dia akan membentuk form. Otherwise nanti kalau tersilap buat kan kadang-kadang student yang agak kurang faham dia akan buat orang lidi tu macam ni. Kebanyakan lah dulu, harap-harap kamu tak ada lah kot. Kebanyakan lah dulu buat orang lidi macam tu. Buat orang lidi macam ni. Ni adalah sikit dia buat Lepas tu dah betul dah tu. Tapi somehow bila dia letak form dia akan follow ni. Dia follow je ni. Okey lah kalau setakat follow tangan dia okey je. Masalahnya badan pun dia buat macam ni. Badan pun dia buat macam tu. Kaki semua sama je sampai ke bawah. Bezanya. Ni. Dan ni. Yang ni dia follow je apa orang lidi tu punya kerangka. So jadi tak betul lah. Dia nampak macam tak ada perut. Kan? Okey. Faham kan? Alright. Ada soalan tak? Sebab saya nak mula yang baru ni untuk hari ni. So kalau stickman tu duduk macam mana nak formkan? Stickman tu duduk. Okey. Untuk buat stickman awak kena base on gambar tau. Kena base on gambar. So, Kalau dia duduk. Okey, kalau dia duduk kalau dia duduk buatlah stickman daripada gambar tu. Contoh macam ni Contoh gambar orang duduk. Gambar pula tak ada. Tak apalah, saya buat stickman Stickman orang duduk. Macam ni Okey, ini stickman. Duduk. Ni tulang belakang. Duduk macam ni Dia punya pinggang macam tu, sengit. Yang ni kena understood tau, kena understood. Bila sengit, automatically pinggang pun dia akan sengit. So, macam mana kaki? Katalah macam tu. Katalah macam ni. Inilah orang lidinya. Pelik kan? Ni tulang tu lah. So ini adalah kedudukan yang duduk untuk stickman. Okay, kalau kita penuhkan, kita formkan dia akan jadi ni kepala lah, kepala.
Bila nampak guna skeleton memang macam ni baru nampak senang sikit nak nampak fikir dia. Tapi sebenarnya kalau orang duduk ni kan, kalau buat kadang-kadang buat orang ready dia macam pelik sikit nampak. Pelik sikit. Nampak pelik. Tapi sebenarnya bila kita dah masukkan form macam ni kan, okey je. Okey. Faham kan? Mak. Cuma yang ini nak buat ni awak kena reference lah, kena ada gambar. Kena gambar. Okey. Alright, dah faham dah yang ini. So ini adalah kita ulang kaji kelas minggu lepas. So, untuk hari ni kamu buat gesture je. Kamu buat gesture based on kefahaman yang kamu ada ni. Kefahaman tentang skeleton, form, orang lidi, daripada skeleton lah orang lidi jadi form, based on gambar reference yang kamu ada tu nanti, kamu just buat yang ini dan tak perlu buat orang lidi pun semua. Kamu daripada gambar tu, sebenarnya kamu tiru gambar. Tapi cara kamu tiru gambar tu, understanding of yang ni pun kena ada. Otherwise nanti kamu buat mungkin dia akan proportion tak betul. Faham tak? Proportion dia tak kena sebab kamu tak perasan ada certain badan kita tangan ke kaki ke yang agak panjang, yang pendek, yang tak sesuai dengan badan kan. So that's why berpandukan kepada gambar tu. Kalau kamu nak buat orang lidi juga pada gambar tu pun boleh juga. Cuma untuk minggu ni dia lebih kepada daripada reference, kamu buat gesture drawing. Gesture tahu kan? Gesture yang ni. Gesture ni macam ni lah gesture. Yang shadow pun semua tu biasa. Tak. Gesture ni dia macam ni. Yang ini kena letaklah rambut semua Rambut letaklah. Muka dia pun ada sikit lah. Rugi tak physical? Kalau physical boleh terus praktis. Itulah dia. Tapi tak apa, kita akan online. Kita tengok keadaan minggu depan macam mana. Kalau minggu depan masih lagi online, kita kena lagi seminggu lah. Minggu lagi satu, saya rasanya definitely kita akan buat physical lah. Sebab takut penularan, sebab ada dengar kata ada kawan kita yang tak berapa sihat. So untuk mengelakkan daripada tu lah, kena buat quarantine. Ini nak buat ni, orang lidi tu ataupun basic of human tu dah ada dah dalam kepala. Kamu dah tahu dah. Sebab tu kena praktis juga ni. Nampak? Dia dah tak ada dah orang lidi kat dalam tu. Line yang membentuk stickman tu dah tak ada dalam ni. So anyway, kamu boleh juga buat macam ni. Boleh juga buat macam mana kedudukan Saya ni imagine ni. Sekejap tengok gambar lah senang. Tengok gambar. Gesture drawing tak ada macam straight kepada body lah. Tak ada skeleton semua tu. Macam mana? Gesture drawing macam straight pada body lah. Skeleton apa semua yang tu tak ada lah. Tak ada, tapi kamu kena faham. Kalau tak susah kamu nak buat. Okey, contoh katalah kamu buat kamu ada gambar. Macam saya ada gambar ni, gambar tu kamu nak buat basic of gesture figure tu sendiri. Memadai buat macam ni je, memadai. Tu
Ini yang dipanggil apa nama ni, stickman ni. Tapi asasnya nak buat gesture. Kita dah ada dah form, dah nampak dah. Form yang kita nak buat tu macam tu, berpandukan pada gambar kamu lah, berpandukan pada ni, yang ni berpandukan pada gambar yang ada kat depan saya ni. So macam ni bentuknya. Dan terus masukkan nampak ya, masukkan buat gesture just macam tu gesture ni sebenarnya macam kamu sketch lah, macam kamu sketch rambut sikit, tak perlu shading. Lagi satu, jangan padam tau. Pentingnya tak padam ni sebab kamu cari. Gesture ni kan dia mengajar kita, nampak tak? Mengajar kita mencari garisan yang betul. Dan masukkan sekali kedut-kedut baju. Ni kena buat pakai baju lah sebab reference awak pakai baju kan. Baju kan ada kedut. So di situlah kamu praktis. Dalam masa yang sama, macam mana kamu nak tengok dengan lebih tepat lah. Kamu communicate mata dengan tangan tu supaya tepat. Jangan ditekan tau. Just buat like nampak. Kalau boleh guna selain daripada pensel, bagus juga pen ke. Saya lebih suka kalau kamu buat pakai ink ataupun pakai pen. Memang kamu tak boleh padam lah. Tapi dalam masa yang sama kamu boleh praktis sebab dia akan ada banyak garisan. Garisan-garisan yang dipanggil study line. Dia akan ada banyak garisan dekat image tu. Jadi macam ni. Nampak? Kan? Bezanya ni dan yang tadi tu. Yang ni. Beza. Ni. Ini margin lah. Dan yang ni. So, banyak garisan yang saya search kat sini. Mana yang betul. Mana yang tak betul. Yang tak betul tu ignore je. Macam ni ni ada garisan dekat ni. Search line dekat tangan ni ada a few line. Sebenarnya line yang banyak tu nanti akan membentuk, dia akan membuatkan drawing kamu jadi cantik tau. Banyak garisan. Memang biasanya gesture drawing ni banyak garisan. Kecuali kalau kamu dapat, bila kamu sekali tarik je kamu dah dapat garisan yang betul, biarkan je lah. So tak perlu nak buat banyak-banyak garisan kan. Okay, saya buat lagi yang lain pula. Pandangan dari atas daripada up view dari atas. Top view. Daripada top view Maksud awak daripada top view tu angle ke apa? Angle je. Angle Okay, top view kamu kena nampakkan dia akan melibatkan perspektif. So apa saja yang dekat adalah besar. Semakin lama semakin kecil. Contohnya kalau kamu lukis orang berdiri lah. Orang berdiri ke, orang berlari ke, orang apa nama ni? Angle daripada atas lah. Angle daripada atas basically nampak kepala dulu kan. Boleh juga kita buat angle daripada atas tapi kaki dulu. Maknanya orang tu acting dia buat somersault ke. Handstand. Okay.
So kalau angle dari atas, by request angle daripada atas. Ini contoh Okay, bila angle daripada atas, ini contoh. Okay, lama makin kecil. Macam ni ni biasanya apa kalau buat komik kan, komik ni angle dia macam contohnya Spiderman kan, awak tengok angle. Okay, macam ni. Kan, yang dekat dia makin besar, kecil. Yang nampak kecil. So ini kalau dia melompat. Kalau berdiri ada pula gambar tinggal lagi atas. Nak tunjuk kat awak. Imagine je lah. Lagi. Ni gesture ya, nama gesture, cari je.
Ni shoulder ni satu. Okey, saya buat lagi macam ni pula. Ni lebih ni lah, lebih atas. Ni 45 degree, ni lebih atas. Nampak? Bezanya ni ni dan ini. Ini kalau top view lah. Kalau top view daripada kepala, kalau top view daripada kaki, daripada ataupun angle dari bawah. Angle dari bawah kan. Ni. Masuk perspektif memang susah. Saya tak berat cuma tak Oh, okey, yang ini kan tengok ni perspektif ni. Perspektif. Mula ni pun perspektif juga. Perspektif. Dia kan ada nampak perspektif. Dia pen merah tu. Baru nampak. Perspektif. Kan? Pahaman tentang perspektif ini sangat penting benda ni. Sebab tu perspektif tu tak semestinya kita buat bangunan. 3 pun kita buat binatang, kita buat apa? Duduk dalam perspektif tu. So atas besar, kan bawah kecil. Buat. Atas besar, bawah kecil. Okay. Dan angle yang seterusnya, ini saya create ni. Biasanya kalau nanti kamu nak buat animation kan, nak buat storyboard, ni lah benda yang penting.
kena imagine kamu nak buat apa. Okay, katalah saya nak buat orang tu dia nampak kaki dulu, dia sedang jatuh. Dia sedang jatuh. So biasanya kalau sedang jatuh, kalau movie punya storyboard, kena imagine mula-mula sekali kamu nak buat apa tau. Ni apa ni? Saya nak buat kedudukan yang macam ni lah contohnya. Kedudukan yang dia jatuh. Jatuh macam ni. Ni kepala. Bahu, tangan. Kan? Okay. Ni kalau skeleton, kalau orang lady lah. Dia akan jatuh macam ni. So nampak kaki dulu. Macam mana in order to nampakkan kaki dulu, dia ada form kat sini. Kan? Ada form kat sini badan dia ni. Badan dia ni nanti dalam kedudukan macam ni, orang lady boleh nampak. Tapi kalau kita buat form, mungkin kepala dah tak nampak. Sebab nanti penuh dengan badan kat sini. So saya mula dengan sebelah bawah ni tadi. Sebelah bawah ni, so saya akan create bawah ni dan kaki. Ini kaki dan macam tu. So nak create dulu. Dia bergantung pada kefahaman ni, perspektif juga. Nampak? Okay. So bila awak dah buat kaki ni, badan dah tak berapa nampak dah. Mungkin kepala dia akan nampak sikit je macam tu. Dagu je. Nampak? So ini kaki dia. Semua angle belah bawah. Kalau tak nampak beritahu Kalau kamu tak ada dekat sini, saya pun tak sure. Sama ada kamu, kadang skrin, saya tak perasan bila saya lukis, tak perasan skrin kamu tak nampak. Ini kaki. Dan okay, nampak jelas tak? Saya highlight sikit bagi terang. Kan? Ni angle lain pak. Angle pada atas, angle pada bawah lah. Angle pada sini. Kan? Okay, ada lagi beberapa angle. Boleh bergantung kepada acting figure tu lah. Katalah kamu nak buat side view. Contohnya side view badan dulu. Buatlah badan dulu. Nampak macam ni. Kepala. Yang ini pun sama juga. Kita kena tengok balik yang kamu buat apa, cylinder man lah apalah. Dan bergantung. Ni kalau kamu boleh imagine,
Baguslah. Kalau tak boleh imagine, tengoklah gambar Macam mana nak buat ni? Okay. Ni nak buat ni. Foreshortening. Angle yang macam ni kan susah nak dapat sebab kamu kena tengok komik biasanya. Komik ada banyaklah action yang macam ni. Kalau gambar susah nak dapat. Kita akan buat gesture je sampai habis. Sampai awak punya final ni nanti. Bermula dengan gesture. Okay. Buat macam cara lah. Kalau yang biasa akad orang berdiri senang kot. Okay, orang duduk lagi Duduk pun biasa juga ni. Okay, lagi. Ni nampak sini. Mula-mula like sketch. Buat form, buat shape dulu. Shape. Masa awak buat ni kan awak perhatikan. Betul ke tak? Waktu ni lah nak adjust. Awak seorang je yang tahu betul ke tak yang awak buat tu. Dah dapat garisan, view garisan. Macam ni Mana tadi? Ni, saya nak buat kedudukan yang macam ni. Tu, tapi berpandukan pada gambar Nanti baru kita highlight. Once awak dah dapat garisan banyak tu, baru highlight. Highlight. Sini. Okay.
Okey. Lutut. Betul. Kan siap. Okey. Daripada tadi kan banyak-banyak garisan tu betul highlight lah. Okey. Ada soalan? Dah boleh mula dah. Saya dah boleh mula praktis dah. Ada soalan tak? Kamu ada ke dalam kelas ni? Ada, saya memang interested dari dulu saya nak melukis badan tak menjadi. Ada orang ajar memang kena fokus lah. Praktis gesture lagi sekali saya tunjukkan buat gesture Yang ni je. Ni Jangan stres jangan stres pegang macam ni. Pegang light pegang di ujung ke. Buat garisan pun tidak terlalu, jangan tekan, just like macam tu. Ini nak tengok, nak cari form yang betul ni. Kan? That's why saya tunjukkan awak skeleton dulu, orang ready dulu supaya kamu tahu anatomi ataupun form, figure punya form. Dan yang tu kamu boleh juga tengok reference bentuk kaki, bentuk tangan lelaki lah. Kalau perempuan lain pula shape dia, kalau lelaki lain pula shape dia kan. Ya kan? Ni kelas physical best ni. Saya buat demo kat whiteboard kan. Nak cari Pak. Cari. Lari. Kan? Okey. Sekejap tunjukkan kat awak kaki, bentuk tangan ni, bentuk je Okey, kalau badan, sekejap. Kalau badan
Kalau nak buat badan kan, just buat badan dulu macam tu. Badan kalau ni torso lelaki tu sebersikit saya beritahu Dada, bahagian dada. Okey, sekejap. Skeleton dulu. Balik skeleton. Ni Ini tulang rusuk. Okey, tulang rusuk kan macam tu. Bahagian tulang rusuk ni belakang yang saya kata tu, ada belakang kurang macam 3 segi sebelum kamu masuk tangan. Tangan ni kepala lah. Ni kepala lah Badan ni, di tulang belakang kat sini. Ni pinggang kan, kaki. Okey, badan ni kalau kita formkan dia begini. Bahagian dada, bahagian perut kan? Bahagian dada, bahagian perut. Okey. Dada ni kau kena tengok pula anatomi. Biasanya kalau dada di macam tu. Okey. Ini bahagian perut. Lepas tu dia ada wing kat sini. Dia ni bahagian macam tu lah. Perut macam mana Macam tu ke? Perut six pack. Six pack. Okay. Ini adalah leher dan shoulder, bahu. Dada tu macam tu lah. Ini adalah understanding of anatomy sedikit sedikit. Masuk tangan. Okay, tangan daripada bahu sini turun dekat bawah ni. Sini dan sini. Dia macam tu. Sini dan sini. Jadi tak kisahlah kalau orang kurus ke, kalau orang gemuk ke, dia basic dia sama je. Kalau gemuk besarkanlah, kalau kurus kecilkanlah. Macam tu kan. Pinggang. Okey, pinggang. Kaki. Okey, nampak kaki. So, saya nak cakap, nak bagi tahu kamu ni shape tangan. Nanti senang kamu nak buat gesture tu, at least kamu faham ni shape tangan. Bahu dia ada muscle kat sini, bahu. Dan tangan dia ada muscle kat sini. Arm ni, upper arm ni, kita tengok upper arm. Ni nak kira ruang kosong dulu. Upper arm. Inilah. Okay, ni upper arm Katalah macam ni katalah macam ni. Ini upper arm, ni lower arm. Ni hand ni hand. Upper arm ni daripada bahu, daripada shoulder kat sini kan. Ni sebenarnya semua orang tahu ni. Cuma kadang-kadang tak perasan. Atas ni bahu ni kan. Atas ni ada muscle. Sama juga kat sini. Ada sikit. Dan bawah ni macam tu. Ni dan bawah ni. Jangan kamu buat flat macam tu. Macam ni Lepas tu lower arm ni. Kita punya lower arm ni. Di sini dia besar sikit. Dan ujung ni kecil. Ujung dikit. Baru masuk tangan. Tangan ni kena belajar lain lah. Tangan ni nanti kita akan ada satu sesi khas untuk tangan dan jari lah. So, untuk dapatkan ni dulu. Jadi, asas dia sebenarnya, kat sini bulat. Kat sini ada bonjol. Kat sini pun sama tak? 1, 2, 3 bawah ni. Jadi kita buat tangan kan. Tangan bawah ni macam ni. Kat sini kamu ketahui 1 bulat kat sini dan 2. Biasanya kalau kamu tengok komik Hong Kong, komik Hong Kong dia banyak buat ada ketak-ketak masa-masa kan. Gitu jadinya. Basic dia tu. 1, 2. Okey, biasanya kalau lower arm ni lower arm macam itulah. Dan tangan. So, kamu akan bentukkan macam tu. Jadi dia akan jadi macam tu. Dia akan nampak shape lah. Shape. Kalau straight. Sama juga kaki.
Okay, kalau kaki sini kan. Kaki ni dia macam ni. Kat sini pula satu. And sini pun sama juga. Biasanya ke atas ni. Atas ni pula. Lepas tu lutut kalau kita buat kaki saja. Ni kaki. Lutut. Macam tu. Lepas tu lower leg. Ni upper leg. Paha kan. Lower leg, lutut. Lower leg ni dia besar kat sini. Ada muscle kat sini. Supaya kamu boleh dia macam tu. Dan bezalah dengan upper leg ni. Ni kalau view yang macam ni lah. Dan nak sampai ke bawah pula ada lagi tumit. Dan macam tu. Ni bahagian kaki nanti kita belajar bahagian kaki. Sekarang ni kita belajar the whole figure dulu. Buat gesture semua. Cuma saya nak explain dekat kamu sikit. Yang ni saya takut nanti kamu akan buat macam yang saya tunjukkan tadi tu. Takut nanti kamu akan buat macam ni. Ni kan. Tak ada shape. Tak ada form, sorry. Tak ada form ni. Shape ni dan ni. Ni dan ni. Ni kan. Bentuk kaki ni straight je. Kalau compare kan dia ada besar kat atas, kecil kat bawah. Besar, shape dia ada shape dia tu mengikut anatomi figure. Ikut anatomi kita punya body part kita tu. Faham Kaki macam mana kalau kedudukan ni, kalau kedudukan side view, kalau kedudukan yang back view pula ni kan sama juga lutut. Ni lutut, lipat lutut, bukan lutut lah. Lutut punya belakang lutut tu. Dan nak buat betis. Betis. Bulat macam tu. And tumit. Ni sampai ke bawah. Kalau itulah kalau tak pakai seluar lah Kalau tepi sama juga lutut kena letak lutut ni. Okay, daripada sinilah nanti bila kamu buat seluar, biasanya lukis orang pakai seluar je, dot. Ini tetap kena besar sikit. Pakai kasut. Alright, saya rasa sudah kot. Jelas dah. Okay. Nampak bezanya. Ni pakai seluar, ni memang pakai seluar macam ni. Tapi understanding of tu kena ada lah. Awak kena tahu besar mana kaki, apa dia, upper leg, besar mana lower leg, besar kecil kan. Bergantung pada angle. Okay. Alright, saya rasa cukup tu. Ada soalan tak sebelum kamu mula praktis? Ada soalan tak? Tak ada. Ada Yang lain tak ada. Miss Rina awak ada? Daripada tadi Rafiki yang jawab. Sir. Ya.
Google Classroom tu ada link tak? Awak tak dapat? Saya dah bagi gitu. Ada Tak ada pun. Tak apa, kejap lagi saya bagi link lain sekali. Alright. Okay. Awak boleh praktis, sekarang pukul berapa Pukul 11. Awak boleh praktis, nanti sekarang pukul 12, saya bagi masa awak sejam, okey tak Bagi masa awak sejam untuk awak praktis buat gesture ni, pukul 12 kan saya nak tengok seorang-seorang. Okey? Okay. Macam last week lah. Alright, saya tinggalkan awak. Kalau saya ada kan saya menceceh je kan.